Puan Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan pada tahun 2023 telah memperkenalkan inisiatif Fly Siswa, iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam, pelajar politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi serta pelajar matrikulasi dan institut pendidikan guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi laluan domestik di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Bantuan subsidi ini dilaksanakan melalui kaedah pembelian kredit Shell, di mana syarikat penerbangan tempatan akan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 kepada setiap pelajar yang layak untuk ditebus bagi maksud pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan domestik di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Inisiatif ini bertujuan mengurangkan beban kewangan mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman, terutamanya mereka yang tiada pilihan mod pengangkutan selain penerbangan. Pelaksanaan inisiatif ini telah diteruskan pada tahun 2024 untuk manfaat 52,030 mahasiswa. Untuk tahun 2025, subsidi tiket penerbangan termasuk inisiatif Fly Siswa dan subsidi tiket musim perayaan telah dimasukkan ke dalam belanjawan 2025 dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM48 juta. Untuk makluman yang berhormat, daripada jumlah mahasiswa yang layak mendapat bantuan Fly Siswa pada tahun 2024, 42.7% ataupun 22,226 adalah berasal dari Sabah, manakala 36.8% 19,171 berasal dari Sarawak. Di kalangan mahasiswa yang berasal dari Sabah, 17,388 sedang belajar di Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru di Semenanjung Malaysia, 3,433 di Sarawak dan 1,405 di Labuan. Untuk mahasiswa yang berasal dari Sarawak pula, 16,027 sedang belajar di Semenanjung, 2,716 di Sabah dan 428 di Labuan. Setakat 4 November, sebanyak 35,183 daripada 52,030 mahasiswa yang layak atau 68% telah menebus voucher Fly Siswa. Dalam hubungan ini, Jemaah Menteri dalam syaratnya pada 3 September 2024 antara lain telah bersetuju supaya inisiatif Fly Siswa yang diluluskan di bawah inisiatif Belanjawan 2024 dijadikan inisiatif tahunan Kementerian Pengangkutan. Keputusan Jemaah Menteri mencerminkan tekad kerajaan untuk mengukuhkan integrasi wilayah antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan Labuan dan memupuk perpaduan kebangsaan serari dengan semangat Persekutuan Malaysia. Berkenaan keselamatan penumpang penerbangan, Kementerian melalui pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia sentiasa memastikan pihak yang terlibat dalam industri penerbangan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh ICAO bagi memastikan keselamatan para penumpang sentiasa diutamakan. Ia meliputi pelbagai langkah keselamatan berkaitan dengan lapangan terbang, operasi pesawat, penumpang, kargo, bagasi dan kaki tangan. Setiap tahun, KAM akan menjalankan audit ke atas Ibu Pejabat Pengendali Udara bagi memastikan mereka mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh KAM dan ICAO. Di samping itu, pihak KAM juga melakukan audit keselamatan secara berkala dan secara rawak untuk menilai dan menambah baik semua aspek keselamatan mengikut peraturan dan direktif yang sedia ada. Terima kasih. Sempurna. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan tambahan yang saya ingin tanya kepada Yang Berhormat. Terima kasih banyak atas jaminan bahawa bantuan ini diteruskan dan di samping itu atas landasan bahawa ianya untuk mengikat the bonding of a nation, rakyat Malaysia daripada Sabah, Sarawak dan juga tanah Semenanjung. Cuma saya ingatkan kepada Yang Berhormat, nak bond Malaysian from Sabah dan Sarawak fulfill MA63 is important as well. Ya, bukan hanya dengan kita nak subsidize pengangkutan. Cuma saya ingin tanya kepada Yang Berhormat. Saya baru terbang semalam daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Flight was full. Bolehkah Yang Berhormat mengambil langkah untuk mengatasi masalah? Pertama, oleh kerana aircraft yang digunakan 737 agak too congested, tak cukup. Ada yang tinggal, yang tak sempat. Ya, ini bukan pelajar saja. Ya, kalau kita congest aircraft yang very small dengan penumpang yang lebih ramai, tapi mungkin dengan penggunaan Airbus dah mas turunkan. Dahulu ada 10 penerbangan. Sekarang ini tinggal 5 flight daripada Kota Kinabalu ke KL. Ya, the limited numbers. But aircraft is still maintained.
Satu yang saya dah tanya, boleh tak Ringkaskan menggunakan soalan, aircraft? Yang Berhormat. Saya tanya, bolehkah menggunakan aircraft yang besar? Ya. Keduanya, boleh tak selain daripada MAS, contohnya cost is increasing, bahawa kita juga gunakan aircraft seperti AirAsia ataupun penerbangan lain tu pelajar-pelajar khususnya. Kena kos ni meningkat, kita tak mahu ia menjadi bebanan kepada negara kita dengan menampung perbelanjaan yang begitu besar. Okay, pertamanya untuk makluman Yang Berhormat, sama ada apa jenis aircraft yang dipakai itu terpulang kepada syarikat penerbangan. Kementerian Pengangkutan tidak ada masalah dengan apa pilihan syarikat penerbangan. Cuma kita kena faham, umpamanya untuk Malaysia Airlines, aircraft yang besar, umpamanya A350, A330 dan sebagainya, kebanyakannya diutilize untuk penerbangan-penerbangan antarabangsa. Cuma untuk penerbangan ke Sabah Sarawak, memang betul sekarang ini ada pengurangan bilangan penerbangan. Tetapi ini hanya sementara waktu untuk mereka menyelesaikan isu-isu penyelenggaraan, dan saya yakin menjelang bulan Disember nanti, penerbangan-penerbangan ke antara Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak akan dikembalikan seperti sebelum ini untuk menambah kapasiti. Soal syarikat-syarikat penerbangan khusus untuk pelajar, dalam inisiatif Fly Siswa ini kita tidak menghadkan mana-mana syarikat penerbangan. Dia boleh pilih mana-mana satu syarikat penerbangan, dan kita tak boleh kata khusus hanya untuk syarikat AirAsia saja. Sebab AirAsia pun dia terbuka kepada semua, dan pelajar-pelajar ini mereka balik bukannya sekaligus. Dia mungkin dalam tarikh-tarikh yang berlainan. Jadi sukar untuk kita khususkan mana-mana satu pesawat ataupun penerbangan khusus untuk pelajar. Jadi saya berikan kelonggaran itu kepada para pelajar untuk memilih, dan credit share itu boleh mereka pakai bila-bila masa saja. Terima kasih. Bapak. Mengambil kira insiden teknikal yang dihadapi syarikat penerbangan Malaysia MAS dan Firefly sejak kebelakangan ini, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk mengkaji semula peraturan-peraturan berhubung isu keselamatan di lapangan terbang di seluruh negara? Ini mengambil kira khidmat nasihat pakar dalam bidang civil aviation selari dengan piawaian antarabangsa yang ditetapkan di bawah Pertubuhan Penerbangan Awal Antarabangsa ICAO, dan sejauh manakah proses pengambil alihan syarikat penerbangan MASWing telah dimuktamadkan setakat ini, serta implikasi terhadap subsidi tiket penerbangan khususnya luar bandar di Sabah dan Sarawak. Adakah kerajaan juga bercadang untuk menjalankan penyelarasan dari segi dasar harga shilling tiket penerbangan yang sedia ada di antara musim perayaan dan di luar musim perayaan, mengambil kira penetapan harga shilling 3 hari sebelum musim perayaan? Sekian. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang pertamanya dari segi piawaian, memang kita mengikut piawaian antarabangsa. Tak ada piawaian kita yang kita beza dengan piawaian ditetapkan oleh ICAO. Dan sudah tentu pihak berkuasa penerbangan kita, CAM, sentiasa menilai syarikat-syarikat penerbangan dan juga operator lapangan terbang untuk mematuhi piawaian yang ditetapkan. Dan kita juga diaudit oleh pihak ICAO, iaitu International Civil Aviation Organization. Jadi apa saja yang kita lakukan ini, dia bergantung dan juga tetapluk kepada piawaian yang ditetapkan oleh Badan Antarabangsa. Berkenaan dengan MASWing, ini adalah antara perundingan antara Kerajaan Sarawak dengan pihak MASWing. Saya difahamkan ada beberapa mesyuarat yang akan dibuktamadkan dalam minggu-minggu yang akan datang. Mereka cuba menyelesaikan sebelum akhir tahun ini. Dan saya yakin bahawa apabila MASWing diambil alih oleh pihak Kerajaan Sarawak, ia tidak menjejaskan dari segi perkhidmatan luar bandar, kerana kita telah ada perjanjian dengan pihak Kerajaan Sarawak. Sejurus mereka mengambil alih MASWing, subsidi untuk rural air service ataupun perkhidmatan luar bandar itu akan diteruskan. Jadi tidak ada masalah kepada perkhidmatan pihak orang ramai di luar bandar. Terima kasih.